Banyak soalan tu. Imam Ghazali lah, Asy'ariyah, Maturidiyah lah, semua naik main ni. Kali ke depan lah kita jawab. Di Malaysia ni ada puak mesti dengan fiqh, mesti dengan tasawuf Imam Ghazali baru jadi ahli sunnah. Imam Ghazali itu meninggal pada tahun 505 Hijrah. Jadi 400 tahun sebelum dia, orang tasawuf dengan apa? Saya pujilah Al-Imam Al-Ghazali di sudut sumbangan dia, keilmuan dia. Kita taklah kata dia bukan ilmuwan besar. Tapi nak mensyaratkan bahawasanya manusia nak jadi Islam dengan syarat akidah hak betul, kena jadi macam Imam Ghazali, susahlah kalau macam tu. Imam Ghazali salah satu daripada imam. Kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di dalam Asyar A'lamun Nubala, wal Ghazaliyu imamun kabir wa ma min syarti alim alla yukhti. Dan Al-Ghazali itu imam yang besar, tetapi bukanlah syarat nak jadi orang alim itu tidak salah. Kemudian dia menghimpunkan tentang kritikan-kritikan ulama terhadap karya Al-Imam Ghazali. Di samping Imam Ghazali itu ilmuwan, tapi orang mengkritik karyanya. Bukan yang mengkritik itu geng-geng pergi mengaji Madinah ni balik kritik, tak. Pada zaman kerajaan Andalus di bawah Yusuf Ali Tasfin, ini yang merupakan tokoh dengan fatwa Qadi Ibn Hamdin, mereka telah memfatwakan pada kurun yang kelima supaya kurun yang keenam Hijrah, mereka memfatwakan supaya dibakar buku Al-Imam Al-Ghazali di seluruh Andalus. Bukan kaki anti-Islam. Ibn Hamdin qadi besar dengan kesepakatan para ulama Andalus. Mereka kata, saya bukan quote elok, saya cerita dari segi sejarahnya. Kitab Ihya dibakar di seluruh Andalus di hadapan Masjid Qurtubah. Yusuf Ali Tasfin bakar. Dia bukan nak bakar, dia pemerintah dengan nasihat para ulama. Mereka bukan ulama geng Salafi ke apa, tak. Mereka ulama Asy'ari daripada mazhab Malik. Seluruh Andalus, sehingga tidak ada, dibakar. Andalus terkenal dengan perpustakaan-perpustakaan yang hebat, tidak boleh ada di perpustakaan pun. Ke situ sampai tindakan mereka. Kemudian Al-Ghazali kemudian diangkat balik. Apabila balik anak muridnya seperti Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, alim mazhab Maliki, bukan Ibnu Arabi Muhyiddin Ibnu Arabi tu, yang tu lain. Ni Abu Bakar Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi, dia anak murid Al-Ghazali. Mereka ni balik, mereka ada benda yang mereka setuju, ada mereka yang tak setuju lah Al-Ghazali. Mereka kitab tu mula dipaham balik lah. Dulu mereka khususnya dalam bab ruh, Al-Ghazali hebat, dia tulis kitab Al-Mustasfa di dalam usul, hebat. Tapi saya bukan nak kata suruh bakar kitab Al-Ghazali. Lagi yang quote ni salah ni, geng-geng Allah wujud bila makan ni, lain yang orang sebut, lain yang dia tak makan, lain dengar elok, bukan orang sebut macam tu. Saya nak cerita ini dari segi sejarahnya. Kemudian ulama-ulama mengkritik. Yang mengkritik kita Al-Ghazali bukan semua orang yang kerana dia orang ni aliran daripada macam geng-geng Salafi tu kan, tak. Contohnya yang mengkritik Al-Ghazali, buku Al-Ghazali, menyerang buku Al-Ghazali hebat disebabkan hadis-hadis palsu di dalam Ihya Ulumuddin dan memasukkan ia sebagai penipuan iblis, ialah
Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi Hanbali, dia memang mazhab Hanbali di segi fiqh, tapi dia mazhab Asy'ari di segi akidah. Dia mengkritik Ibnu Abdul Bar di Andalus kerana menyatakan Allah Ta'ala datang aras. Tapi Ibnul Jauzi dalam Talbisu Iblis mengkritik buku Al-Ghazali dan menyatakan dari samping hadis palsu, dakwaan-dakwaan yang tidak benar di dalam agama. Al-Imam Ibnu Katsir mengkritik Al-Ghazali. Ulama-ulama hadis mengkritik Al-Ghazali di segi hadisnya. Mereka tak menafikan di sudut ketokohannya, istimbat-istimbatnya di dalam fiqh, tapi di segi hadisnya mereka kritik. Ada juga pandangan-pandangan dia yang masalah lain, khususnya masalah adakah alam ini lebih, Allah boleh buat lebih baik daripada alam ini. Ada perbahasan yang panjang lah hal itu. Al-Ghazali imam besar, jago. Ihya Ulumuddin, kalau tanya saya, banyak kelebihannya, perbahasannya. Tapi nak kata inilah penentu Muslim yang baik dan tak boleh. Sebab ulama-ulama macam-macam pendirian mereka. Bukan Ibnu Taimiyah yang kritik Al-Ghazali, bahkan Ibnu Taimiyah lebih insaf dalam menilai buku Al-Ghazali. Dia kata Al-Ghazali memenuhi kitabnya dengan dia dhaif dan palsu. Kalau dia tahu, dia tak akan memasukkan benda tu, kerana dia bukan dalam bidang itu, kata dia. Setengah orang dia tak tahu dah, Al-Iraqi dah cek semuanya hadis sahih. Kawan yang kata tu dia tak baca Al-Iraqi. Zainuddin Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi meninggal pada tahun 806 Hijrah. Dia telah menyebut, takhrijkan hadis-hadis Ihya. Dalamnya ada sahih, ada dhaif, ada yang palsu, ada semuanya. Saya bukan kata salah Al-Ghazali, ketokohan dia, keilmuan dia di dalam usul. Baca buku Dr. Yusuf Al-Qardawi, Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, lebih insaf tentang watak Ghazali itu. Ada benda-benda yang sangat positif daripada Imam Ghazali, ada bidang yang bukan bidang dia, macam hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Ada juga pandangan-pandangan dia yang tidak disetujui oleh para ulama secara sepakatnya. Hatta Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, anak murid yang mengangkat namanya, tidak bersetuju dengan beberapa kenyataan Al-Ghazali tentang isu akidah. Dan ada pendirian Al-Ghazali yang membela, menentang golongan mulhid, membetulkan falsafah. Banyak sumbangan Al-Ghazali. Maksudnya pada tubuh Al-Ghazali itu keilmuan, macam-macam pandangan dia. Sebagai manusia ada juga sisi yang tidak dipersetujui. Kita memujinya, kita menyebut Al-Ghazali imam rahimahullah, dikasihi keilmuan, kebijaksanaannya, tokoh besar dalam Islam. Tapi nak jadikan, masukkan dalam undang-undang perlembagaan, kalau tak sama dengan Al-Ghazali, akidah tak betul. Orang yang buat kenyataan macam ni, ada lagi ni, saya mencadangkan supaya meluaskan bahan bacaan di dalam sejarah. Al-Ghazali ini bukan orang Padang Malau, orang mana 3-4 hari ni, bukan. Dia dalam sejarah dia, tokoh dia, sumbangan dia, ketokohan dia, keilmuan dia. Tetapi dalam masa yang sama ada sisi dia yang tidak boleh dipersetujui. Seperti juga ulama-ulama lain, hatta Ibn Taimiyah kan sama. Jangan kita jadikan ulama tu penentu, yang menentukan sukatan akidah orang ialah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.